berkenaan dengan vaksinasi COVID-19. Ini telah pun masuk ke fasa kedua. Jadi kita sedia maklum bahawa warga emas yang berusia 60 tahun ke atas, warga yang berisiko dan OKU, inilah dia penumpuan diberikan oleh mereka untuk mendapat vaksin. Dalam ketiga-tiga fasa pertama telah pun dimulakan oleh Yang Berhormat pemberian kepada PM kita 24 Februari dan ini merupakan fasa kedua, dan saya percaya bahawa fasa kedua ini adalah fasa yang paling kritikal lah. Sebab kalau kita lihat jumlah kematian pun semakin hari semakin meningkat, dan purata mereka yang meninggal dunia ini adalah golongan yang berisiko lah, sama ada mereka ni berumur 60 ataupun 75 tahun dan ke atas. Oleh itu, kita nak bawakan satu topik menarik juga untuk kami berikan kepada anda, iaitu berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini, dan tumpuan diberikan untuk fasa kedua, iaitu golongan-golongan yang Faria sebutkan tadi. Dengan itu, kita bersama dengan tetamu kita, Dr. Saidatul Nurbaya Buang, merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga KKM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami. Pastinya Doktor antara Barisan Harapan yang telah lengkap vaksinasinya. Baik, kita bercakap berkenaan dengan fasa kedua ni yang telah bermula pada 19 April. Bila kita bercakap mengenai Barisan Harapan, lain dia punya penerimaan kita masyarakat, oh mereka ni hero-hero. Tapi bila bercakap berkenaan dengan tiga kategori ini, warga emas 60 tahun ke atas, kan, berisiko tinggi dan OKU, ini kita melihat bagaimana tahap kesihatan mereka itu telah berada pada satu tahap yang lain. Jadi mungkin untuk kali ini yang untuk awalnya mungkin doktor boleh kongsikan bersama kami mengenai dengan status program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini untuk fasa kedua. Okey, terima kasih. Pertama kalinya terima kasih kerana menjemput KKM bagi berkongsi apa sebenarnya berlaku pada fasa 2 ataupun apa yang akan berlaku pada fasa 2. Sebenarnya kalau kita kata vaksin COVID-19 ni adalah satu langkah yang Kementerian Kesihatan atau kerajaan ambil bagi mengurangkan kesan pandemik ini Okey. Di mana kalau kita lihat bagaimana dikatakan tadi, ia bermula dengan pemberian kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 24 Mei diikuti oleh frontliners Kalau frontliners lebih kurang 600,000 frontliners kesihatan dan bukan kesihatan telah pun diberi suntikan sehingga kita kata 28 Mei kalau kita lihat keseluruhan program imunisasi COVID kebangsaan ini seramai 871,000 lebih daripada 871,000 penerima vaksin telah menerima vaksin mereka, dan daripada jumlah tersebut lebih daripada 538,000 telah melengkapkan 2 dos. Bermakna kalau kita campur maknanya sebab seseorang yang nak terima vaksin ni dia perlu terima bukan 1 tapi 2. So bila 2 bermakna walaupun kita kata kita nampak macam 800,000, sebenarnya anggota yang telah diberi suntikan sebanyak 1.4 juta dos. Sebab selepas 20 hari, hari ke-21 penerima ni kena terima dos 2 mereka pula. Jadi ini bergantung kepada bekalan vaksin kita lah yang sedia ada. So kalau kita lihat pada fasa 2 ni, siapa yang kita sasarkan? Ini adalah satu fasa khusus untuk mereka kita panggil sebagai orang yang berisiko. Siapa? Macam tadi disebutkan. Pertama, warga emas. Siapa warga emas? Mereka berusia 60 tahun dan ke atas. Yang kedua, mereka yang berumur 18 tahun ke atas yang mempunyai penyakit kronik seperti hypertension, diabetes, sakit buah pinggang, asma dan sebagainya So kenapa kita bagi prioriti ini kepada mereka? Kerana sebagaimana kita tahu sekarang daripada dulu lagi bermulanya pandemik ini, kalau yang mendapat rawatan di ICU dan kematian adalah golongan mereka yang mempunyai penyakit kronik, khususnya dalam golongan warga emas. Jadi pada fasa ini tujuannya khusus melindungi mereka daripada warga emas ni Okey, dan sekarang ni kalau dulu kita fasa 1 kita beri vaksinasi di klinik dan hospital sebab ini khusus untuk anggota Barisan Harapan. Tetapi dalam fasa 2 ni kita mula memberi di pusat-pusat pemberian vaksin awam yang berada dalam komuniti. Kita menggunakan dewan, stadium dan pada hari ini kita ada dalam 30 pusat pemberian vaksin awam, dan bilangan ini akan meningkat apabila bekalan vaksin kita meningkat
kemudian nanti. Berbanding fasa 1 khususnya untuk frontliners, dan saya percaya bahawa fasa kedua ini lebih mencabar lagi. Mencabar lagi ini banyaklah boleh kita berikan cabangnya, ya, khususnya untuk ibu bapa kita yang mungkin kurang yakinlah tentang suntikan vaksin ini, sebab yang fasa pertama hari itu mungkin kita dah kenal pasti, dah ada dah nama-nama yang telah pun diberikan oleh pihak jabatan sendiri, tetapi untuk yang fasa kedua ini cabarannya lebih, saya percaya. Bagaimana doktor melihat sambutan masyarakat terhadap imunisasi ini bagi golongan fasa kedua ini, doktor? Okay, ini cabaran ni sebab fasa 2 ni menentukan kejayaan fasa seterusnya, ya. Okey, dalam fasa 2 ni, kalau kata fasa macam dikatakan tadi, fasa 1 kita mendapat senarai nama 600,000 frontliners, dan kita boleh beri mereka appointment. Tetapi dalam fasa 2 kita sangat bergantung kepada masyarakat, khususnya yang 3 kategori tadi, untuk berdaftar di dalam sistem MySejahtera ataupun kita kata website vaksin COVID, ya. So sekiranya pendaftaran, kalau kita lihat dari sejumlah pendaftaran, ya, kalau kita bandingkan dalam aplikasi MySejahtera semenjak kita introduce tahun lalu, kita ada 22 juta pengguna MySejahtera. Tetapi sehingga semalam, ya, kita ada lebih kurang 9 juta lebih sahaja daripada 22 juta ini yang berdaftar untuk vaksinasi. Jadi kita pun merasakan bahawa terdapat keperluan khususnya, ya, bagi fasa 2 ni untuk warga emas, ya, khususnya nak mohon sangat agar anak-anak yang mana ibu bapa mereka tidak mempunyai aplikasi ni daftar pertama mak dan ayah mereka sebagai dependent ataupun dalam bahasa Malaysianya kita kata orang di bawah jagaan, ya. So sekiranya didaftar di bawah orang di bawah jagaan ini, maka apabila, ya, si ayah ataupun ibu mendapat jemputan, anak itu akan dimaklumkan melalui aplikasi MySejahtera Anak. Yang kedua, bagi mereka yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera, beberapa cara boleh buat. Pertama, mereka boleh pergi ke laman sesawang vaksin COVID tadi. So di sini mereka boleh mendaftarkan ibu bapa mereka, ya, di mana ini mereka juga seterusnya akan diberi temujanji. Dan ada juga di kawasan pendalaman di mana jawatan kuasa masjid, kampung digunakan untuk membuat pendaftaran. So there ada beberapa cara, dan kita mohon sangat cara-cara ini digunakan sebab ini satu peluang untuk memastikan semua warga emas kita, ya, sebab kita berdaftar, ada 9.4 juta yang kita sasarkan dalam fasa 2. Tetapi yang berdaftar sehingga kini kita ada 3 juta lebih, maknanya 30%. So masih ada 60% lagi yang tidak berdaftar, ya. Baik, mungkin berbaki tu mungkin dah masih lagi was-was macam selamat tak selamat, kan, macam mana kesan sampingannya. Tapi ini, doktor, kita ada sedikit berkongsi dengan penonton MHI bagaimana memberi pandangan mereka, bagaimana untuk meyakinkan ibu bapa bahawa vaksinasi ini selamat untuk diambil. Jadi ini mungkin kita boleh bacakan perkongsian penonton ataupun pengikut FB Facebook MHI kita yang kita boleh bacakan antaranya, Fadli. Okey, antaranya daripada Ilyas Omar katanya, kita bercakap parent kita kalau suntik senang travel nanti jumpa. Okey, dia kata kalau dah suntik senanglah nak travel, kan. Okey, daripada Hanif Bahari kata yakinkan mereka yang vaksin ini adalah satu ubat yang tidak memudaratkan, malah dapat melindungi mereka kerana mereka golongan yang berisiko tinggi. Seperti mana mereka ambil ubat untuk sihat, seperti itulah pengambilan vaksin ini. Dan bila dah vaksin, mereka akan lebih selamat dan risiko untuk dijangkiti lebih rendah berbanding mereka yang tidak divaksin. Okey. Ini daripada Cik Iza Yuzri. Alhamdulillah, kedua ibu bapa saya sangat terbuka berkenaan dengan vaksin ini. Dan mereka berdua sudah pun bersedia untuk menerima vaksin tersebut. Kami adik-beradik telah dari awal daftarkan mereka menerima vaksin sejak awal diarahkan berbuat demikian. Okey, ini antara sebahagian daripada rakyat Malaysia, anak-anak yang memberikan keyakinan, bagi motivasi pada ibu bapa untuk mengambil vaksin ini. Cuma, ya, doktor, bila kita membaca ni, kadang-kadang mungkin ada segelintir yang tidak mempercayai kata-kata. Kan kadang-kadang kata action tu lebih daripada aks tu, lebih daripada kata-kata. Jadi bagaimana, doktor, cabaran untuk menangani cerita-cerita yang tular di laman media sosial, kan, kata begini-begini kesannya dan sebagainya, itu lagi membimbangkan daripada
apa yang diberkatakan, oh tak apa, selamat. Okey. Ya, benar ya, sebab kalau kita lihat kaedah yang digunakan oleh kita kata segelintir masyarakat adalah dengan mempamerkan cerita-cerita yang negatif, betul? Disebutkan bahawa kalau kena ini dikaitkan terus dengan vaksin. Ya, sedangkan sebenarnya kita tahu bahawa memang betul ada kesan vaksin, tetapi kesan sampingan ini kebanyakannya adalah kesan ringan, ya. Dan sekiranya berlaku apa-apa kesan yang berat, mereka sepatutnya memaklumkan, dan kita akan menyiasat. Sebenarnya setiap kes yang berlaku, contohnya kematian sekalipun, ya, selepas divaksinasi akan disiasat oleh Kementerian Kesihatan dan ditentukan betul ke kematian ini akibat vaksin ataupun tidak. Masalah yang timbul dalam kalangan masyarakat kita adalah kegemaran, ya, segelintir ini meviralkan benda yang tak pasti. Ya, belum apa lagi dia telah membuat andaian sendiri ataupun kita kata pengesahan. Mengatakan ini sebab vaksin. Jadi ini adalah satu, kita mohon supaya sekelintir masyarakat ini sekiranya mendapat mesej seperti ini, fikir, baca betulkah ini dan kaji dengan membaca lebih banyak maklumat supaya mereka tidak menjadi menularkan fitnah terhadap vaksin yang tidak bersalah ini. Betul, kita tidak boleh sewenang-wenangnya percaya apa yang kita baca sama ada di Facebook ke ataupun tular di WhatsApp group dan sebagainya.